Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, awal Muhammad Hamdan. Minta semua kawan-kawan yang mana masuk tu mohon like kita punya Facebook untuk PJM dan juga share kepada kawan-kawan yang lain. Abang Malik Mahmud termasuk dah. Prima KL. Muhammad Hamdan. Waalaikumsalam. Okey, lagi saya akan tinggal platform ni. Lepas tu saya akan serahkan kepada kita punya Abang Syafri untuk bersama-sama dengan Nur Jam. Saya akan jadi dia punya technician di belakang. Saya di belakang. Kita nak bagi peluang kepada kawan-kawan kita. Nur Azam, salam Tuan Presiden, Staf Rakan, Fakrul Selamba hadir. Okey, kita dah 16 orang view, cepat sangat, bagus. Okey, so sebelum kita pergi jauh, kita sembang dulu sikit sekejap. Sementara tu tengok Tuan Lee. Semoga perkongsian dari Tuan Presiden malam ini mendapat manfaat yang berguna untuk semua. Baik, itu yang semua kita harapkan daripada Tuan Presiden. Apa Abang Nur Jam, gambar cantik malam ni, clear, bercahaya, nur, nampak nur tu, malam ni nampak nur. Ya. Tu dia, macam ni lah. Dunia baru new normal. Okey, rokok masih maintain dengan barang-barang di belakang. Tunjuk abang tu simpan, berkemas sekarang ni. Sekarang dah tak boleh pergi mana, kena menyimpan. Okey, Odeng daripada Kuala Kubu dah masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam semua. Okey, sebelum kita pergi jauh, kawan-kawan kita, cepatnya 34 orang. Okey, kita minta share, like kita punya FB, lepas tu share semua. Okey, so kita mulakan majlis kita dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Semoga dengan sumbangan Fatihah yang kita baca pada hari ini dapat menyembuhkan dunia daripada COVID-19 dan menjauhkan pandemik yang lain kepada kita, dan insya-Allah kita dapat memulakan aktiviti kepada sedia kala. Okey, so Zul Syafiqah, Black, Hasdi, Tuaiman, banyak sangat daripada Kuching Sarawak pun dah masuk. Okey, kita start dengan sedikit pendedahan untuk mengenali apa itu PJRM. Okey.
Okey, Abang Dola mana? So kau boleh start kot. Boleh kot. Okey, Assalamualaikum dan selamat malam. Terima kasih kepada semua yang mengikuti live Facebook Persatuan Jurulatih Rekreasi Malaysia. The Ball ni kan. This live first time saya moderator seorang-seorang. Selalunya berdua ni selalu kita duduk belakang orang. Ni kita pula kena depan. Okey. So malam ni topik kita topik Gunung Tahan. Rentas trek Gunung Tahan. Gunung Tahan yang kita tahu adalah gunung tertinggi di semenanjung Malaysia. 86. Okey. So Gunung Tahan ni menjadi ikonik pegunungan di Malaysia lah. Gunung paling tinggi di semenanjung. Okey. Dan Gunung Tahan ni dia punya sejarah dia panjang juga lah. Okey, kalau trek yang awal-awal kita tahu trek daripada Kuala Tahan ke puncak Gunung Tahan. Okey. Malam ni kita akan bercakap mengenai trek pada Merapu ke Gunung Tahan. Mengapa? Trek daripada Kuala Tahan ke Gunung Tahan, ke puncak Gunung Tahan, dia ni ada boleh didapati dokumentasi dia. Okey. Kalau kita tengok daripada paper yang dibuat di UPN Dr. Samsul Nahar, dalam paper tu ikut sejarah dia, Kuala Tahan, trail Kuala Tahan ke puncak Gunung Tahan dicatatkan sebagai ekspedisi yang dilakukan oleh Mat Saleh, orang putih. Okey, tahun 1905. Okey, 1905 dan juga 1906. Okey, dua ekspedisi yang berjaya, yang boleh dikatakan berjaya sampai ke puncak Gunung Tahan melalui Kuala Tahan. Tapi kalau trail dari Merapu ni, kita nak cari dokumentasinya tak ada. Okey, because belum lagi. Mungkin satu hari nanti kita harap kita ada didokumentasikan supaya dia menjadi satu bahan rujukan kepada generasi yang akan datang. Okey. Dan Gunung Tahan ni kalau ikutkan dalam pembacaan dia ada macam-macam nama. Okey, kalau orang pada sebelah Kelantan dia sebut sejarah ikut yang didokumentasikan, dia kata Gunung Tahan ni gunung siap. Okey, kalau daripada orang yang daripada sebelah pihak satu lagi, dia kata gunung ni gunung rotan ataupun gunung tanum. Okey, tapi hari ni dia dikenali sebagai Gunung Tahan. Okey, so itu trail, itu sedikit mengenai Gunung Tahan. Dan siapa yang pernah naik Gunung Tahan tahulah. Okey, daripada Merapu biasanya kita boleh buat yang biasalah, expedition biasa, paling laju pun 2 hari. Okey, maknanya normal. Bukannya orang kata berlari dan sebagainya. Okey, yang biasa 3 hari. Dan daripada Kuala Tahan dia mencabar sikit. Okey. So malam ni kita bertuah kerana sekali lagi yang lepas Encik Norijam bercerita pasal Gunung Rabung. Okey. Kali ni Encik Norijam akan bersama kita akan bercerita mengenai Gunung Tahan. Trail Gunung Tahan daripada Merapu. Okey. Mengapa? Because trail Merapu Gunung Tahan dikatakan dibuka oleh Encik Norijam and the team. Okey. Siapa dia, apa dia, malam ni kita akan cuba serongkar. Kalau tuan-tuan ada soalan dan sebagainya, tuan-tuan boleh type dekat FB live, dekat FB, dan saya cuba kemukakan pada Encik Norijam kalau ada soalan. Okay. Dan sedikit mengenai latar belakang Encik Norijam, dia seorang penggiat rekreasi luar. Okay, dah setakat ni dikatakan 30 tahun pengalaman. Okay. Dan juga pemegang ijazah daripada UiTM dalam bidang pengurusan sukan dan rekreasi. Okay, so bukannya sekadar berrekreasi, tapi yang kelakar akademik. Okay. Dan juga dia merupakan salah seorang peserta mendaki Everest tahun 1987. Everest. Dan rasanya ini tim yang first, betul Cik Norijam? Kan? Ya. Dan juga seterusnya menjadi penyerah pendakian 2004, 2008, 2012. So
maknanya Encik Nurija ni bukan sekadar bermain di gunung di Malaysia, tapi juga gunung-gunung bersalji di negara Nepal. Okay. Dan of course dia Presiden PJRM. Okay. Berpengalaman sebagai ketua jurulatih untuk khusus juratan luar kasih kebangsaan daripada 96 hingga 2003. Dan juga dia banyak juga dalam terlibat dalam aktiviti pembangunan program rekreasi di Kementerian Pertahanan, Kementerian Pendidikan dan juga Kementerian Belia dan Sukan. Okay. Dan dia adalah bekas pegawai daripada Kementerian Belia dan Sukan. So itu sedikit mengenai latar belakang Encik Nurija yang saya rasa ramai dah tahu sebenarnya, tapi saya ulang balik lah. Okay, mana tahukah ada yang ni. Dan malam ni kita bercerita pasal gunung tahan Encik Nurija. Ya. Okay, so malam ni kita bercerita mengenai, kita akan fokus pada trail Merapoh, daripada Merapoh ke puncak Gunung Tahan yang telah dilakukan oleh tim Encik Nurija pada tahun 1990. Okay, bulan Mac. Okay, daripada bulan Mac 1990. So dia sebenarnya dia naik pada Merapoh, dia pergi puncak, kemudian dia turun ke Kuala Tahan. Okay. So tim ni adalah boleh katakan team first. Bukan boleh katakan, memang team first daripada Merapoh ke puncak Tahan. Sebelum ni nak naik Gunung Tahan semua sebelum 1990 semua naik daripada Kuala Tahan. Okay. So boleh ya Encik Nurija kalau kita nak mula kan? Boleh. Okay. So saya serahkan kepada Encik Nurija lah. The floor is yours. Okay. Terima kasih Encik Daulah selaku penyelaras, Encik Safri sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera. Jadi ini adalah pengkongsian pengalaman saya kali yang kedua lah. So mungkin ada mereka-mereka yang baru, mungkin yang belum mengenali saya. Jadi saya kenalkan, Cik Safri dah kenalkan tadi, jadi makna saya ulang balik. Nama penuh saya Nurija bin Ibrahim. Saya berasal daripada gunung. Kampung saya pun ada nama Kampung Gunung. Kampung Gunung ni di Bacok, Kelantan. Jadi rumah saya Kampung Bukit Hanyut. Jadi bukit juga, di Bukit Hanyut. Dan depan kampung saya ada Bukit Gunung yang tinggi dia dalam 250 meter lah. Dia bukit berbatu, ada kuari kat situ. Okey. Jadi saya cerita sedikit lah sebelum saya melibatkan diri dengan outdoor ni. Saya dulu adalah atlet ya. Saya main bola sepak, saya main hoki, saya main bola tampar, olahraga dan sebagainya. Jadi pada tahun 1985 tak silap saya, 85 86 macam tu, saya tercedera lutut saya main bola. Jadi apabila cedera, saya terpaksa cari alternatif lain untuk keep fit. Jadi saya pun terjebak dengan program rekreasi. Program rekreasi pertama saya mendaki Gunung Tahan melalui Kuala Tahan. First pengalaman pengalaman mendaki saya, terus mendaki Gunung Tahan. Jadi kalau biasanya kita pergi trekking, mendaki gunung-gunung yang rendah dulu ni tak. Saya terus mendaki Gunung Tahan dengan grup pejabat saya. Itu masa itu saya berkhidmat di Mardi di Kelantan. Jadi saya join grup dan mendaki Gunung Tahan. Jadi mendaki Gunung Tahan ni, kalau saya rasa siapa pernah mendaki daripada Kuala Tahan, saya rasa the hardest mountain in Malaysia, the highest mountain in Malaysia Gunung Kinabalu, tetapi the hardest mountain to climb di Malaysia adalah Gunung Tahan. Macam the highest mountain dalam dunia Gunung Everest, tapi the hardest mountain dalam dunia adalah Gunung K2. Jadi macam itulah kita nak banding Gunung Everest dengan Gunung Kinabalu dengan Gunung Tahan ni. Okey. Jadi masa saya mendaki Gunung Tahan itu pengalaman pertama, tak pernah camping, tak pernah masuk hutan dan sebagainya. Jadi
tapi cuma ada bekalan pada fitness. Jadi saya pun dapatlah satu bag haversack daripada polis hutan yang yang canvas. Dia punya stripe dia tu baru lagi, bag baru. Kebetulan ada saudara polis hutan pinjam. Okey. So saya naiklah 4 hari 3 malam, 4 hari naik 3 hari turun. Dan bayangkan saya ni dia kata badan besar. Beras saya ni masa dekat Kuala Putih dengan Melantai baru orang pakai. Sebelum tu orang lain punya barang. Jadi saya fikir kalau bodoh lah masa tu. Sepatutnya tinggal barang dekat track ni tak ada pengalaman, guide pun tak bagi tahu. So pikirlah, saya balik bau saya lebam biru. Dan masa tu turun saya pun aktif lagi tak serik. Saya pergi next Gunung Stong, saya beli beg baru. Mungkin saya di negeri Kelantan masa tu tahun 80-an, saya lah orang pertama pakai beg Karimo. Panther 4. Masa tu harga dia RM320. Gaji saya RM340 sebulan. Sebulan gaji, beli beg. Oleh kerana minat pada, kalau dah beli beg 320, saya kena aktif lah mendaki. Dan saya aktif mendaki pada tahun 1988, Encik Zainal Abu Zarin jadi pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Masa tu saya dah ada Aurek 2 dah masa tu. Jadi Encik Zainal Abu Zarin pengarah Jabatan Belia ni dia panggil semua penggiat rekreasi ni, dia suruh tubuhkan persatuan. Jadi masa itulah saya tubuhkan Persatuan Mendaki Negeri Kelantan. Jadi saya jadi timbalan presiden, Datuk Tan Sri Fatmi jadi presiden. Masa itulah kami aktif dan lepas tu saya pergi lagi Gunung Tahan, boleh katakan selalulah setahun 4 kali ada saya pergi Gunung Tahan. Dan sampai saya pergi Gunung Tahan tu diorang cerita ada trek yang boleh turun ke Merapuh. Daripada guide-guide ni ceritalah. Jadi apabila ada ni saya pun bercita-citalah untuk cari trek tu daripada Merapuh ke Gunung Tahan. Jadi kami pun melalui Persatuan Mendaki Kelantan ni, saya masa tu bersama dengan Tuan Ali. Tuan Ali Timbalan Presiden PJRM, dia adalah masa tu dia bekerja dengan Roka Outdoor. Roka Outdoor ni adalah syarikat outdoor yang pertama di Kelantan, dia dimiliki oleh Meja Yusof. Meja Yusof yang kita buat talk yang lepas. Jadi Meja Yusof dulu dia di Kelantan, dia ada Roka Outdoor. Dan Tuan Ali ni adalah masa tu dia berkeluar daripada UPM, dia bekerja dengan Meja Yusof. Dan Tuan Ali adalah seorang rotu. Jadi mana dia ada pengalaman navigasi dan sebagainya. Jadi kami pun set up satu tim yang mana kami training lah. Tuan Ali, saya dan rakan-rakan lain lah. Dalam tim itu kita ada Muhammad Ibana. Muhammad Ibana ni tim saya yang memenangi nombor 2 Dakiton Gunung Tahan. Dia ni memang super fit, dah arwah dah meninggal. So kita ada Azmi pun super fit. Kalau yang duduk sebelah kiri sekali tu, yang pakai cap tu. Cap baju biru tu sebelah kanan. Saya sebelah kiri. Okey. Jadi ni adalah yang super fit. Saya bawa ni mereka yang super fit dan yang ada pengalaman dan ketahanan mental dia tinggi. Okey, lepas tu kita ada Faridah. Jadi Faridah tu yang seorang sahaja perempuan. Dia ni dah beberapa kali Gunung Tahan dah sekali dengan saya dah. Puan Faridah ni dia bertugas di USM. So dia ni yang akan menguruskan surat menyurat dan sebagainya lah. Okey. Lepas tu kita ada seorang doktor. Doktor ni dia Dr. Ibrahim yang sebelah Ibana dia. Encik Zainal yang bawa kamera ujung sebelah kanan, Ibana baju merah, yang baju hitam tu, baju biru tu. Itu Dr. Ibrahim. Dr. Ibrahim ni masa dia apply cuti untuk pergi rintis ni tak lulus sebab dia doktor hospital Pasir Mas. Tak ramai doktor nak cuti sampai 10 hari. So tak lulus. Jadi apa yang dia buat,
pagi dia nak pergi tu, dia tulis dia isi barang cuti dan dia tinggal atas meja. Dia sanggup dikenakan ambil tindakan disiplin oleh kerana dia minat pada outdoor. Sekarang Dr. Ibrahim ni, dia kalau nak tahu di klinik Ibrahim Kata Panjang. Dia buat general practitioner di Kata Panjang. Dan lepas tu kita ada Tuan Mak Ali kita. Jadi kalau tuan carilah dalam gambar tu, mana Tuan Mak Ali kita? Dia ni kita punya scout lah, yang yang akan buat bearing dan sebagainya untuk navigation. Lepas tu Muhammad Syakrin. Muhammad Syakrin ni dia sebelah Tuan Mak Ali tu, sebelah kiri. Muhammad Syakrin ni dia bertugas di pejabat daerah Pasir Putih masa tu. Kita ada Zulkifli Kamarudin. Zulkifli Kamarudin ni dia berkhidmat di Mardi, dan Zulkifli Kamarudin ni dia orang yang berani. Kalau di Gocha tu, dia pernah pergi tidur dalam lubang kubur tu. Dia nak test macam mana rasa tidur dalam lubang tu di Gocha tu. Tapi dia tidur dia pergi dalam setengah jam balik. Itu tak tahan. Tapak ekologi je 2 jam di Gocha. Ekologi gali tu di Gocha tu. Okay. Yang jumpa tengkorak manusia tu. Dia pergi tidur dalam tu. Tak sampai setengah jam balik. Dia kata tak tahan. Kuat. Okey. Lepas tu kita Abdullah Adnan. Abdullah Adnan ni dia dia lepas tu dia balik ke Thailand. Dia orang Thailand tapi dia ada kat dalam Malaysia, dan tak silap saya dalam 2 tahun lepas dia meninggal. Abdullah Adnan. Lepas tu kita ada Nik Masri. Nik Masri ni yang baju merah sebelah Dr. Ibrahim. Nik Masri ni sekarang dia ada homestay depan resort, depan Stone Resort. Kalau nak pergi Gunung Stone ke Stone Resort tu, sebelah kiri ada satu homestay, tu homestay Nik Masri. Nik Masri dulu ni adalah pegawai bank, manager Affin Bank. Manager bukan Affin Bank, Puan Yip Bank di Kota Baru. Manager bank ni. Okey, lepas tu kita ada Zakaria. Zakaria ni yang belakang sekali tu sebelah Syakrin tu. Zakaria ni adalah askar wataniah. Ini askar wataniah lah. Zakaria, dan last sekali Cik Zainal. Cik Zainal ni yang sebelah kiri yang bawa beg tu, Cik Zainal ni adalah juru kamera. Cik Zainal ni dia dah berumur sikit masa tu, dan sekarang saya tengah cari sebab gambar-gambar ni semua ada dengan dia. Jadi kalau siapa dia kenal Cik Zainal ni, minta tolong bagi tahu saya lah. Cik Zainal ni dulu dia bertugas di Universiti Melaya, lepas tu dia transfer ke USM. Masa tu dia bertugas di Universiti Sains Malaysia Kubang Krian. Jadi banyak-banyak gambar ni dengan beliau. So saya tak dapat gambar sebab maklumlah zaman tu tak terfikir yang bahawasanya kita orang ni buat satu sejarah. Permit polis, surat kepada MKN apa semua saya tak simpan. Okay, so next slide. Okay, ini adalah proses permohonan permit tu. Macam mana untuk kami mendapat permit tu untuk mendaki Gunung Tahan, yang mana masa tu kawasan Meraput adalah kawasan hitam, black area zaman tu lah. Jadi apabila kita nak masuk kawasan hitam ni, kena dapat kelulusan daripada MKN, Majlis Keselamatan Negeri Pahang, dan saya buat permohonan melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, dan peta topo pun kita dapat melalui Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Tapi peta topo saya ni saya nak marah satu orang lah. Dia yang hilangkan peta topo ni. Peta topo saya ni bersejarah. Tapi ada kawan saya tu, saya buat kursus Aurat 3 di College Deli. Dia ada dekat dengan 40 keping peta topo, dia kirim ke saya dengan lori. Lala peta tu tak sampai ke saya, hilang 40 keping. Saya tak nak cerita lah siapa dia. And then, okay, apabila kami dah dapat untuk kelulusan MKN, kami kena pergi tapisan di Panglima 8 Brigade yang kontrol Pantai Timur ni. Camp dia di Metakap. Jadi saya ke Metakap, bawa peta topo, saya dengan Tuan Ali, present apa semua, dan kami mendapat green light dan MKN beri kelulusan pada kami. Lepas dapat kelulusan dari MKN, kami kena ambil permit di IPD daerah Lipis. Masa tu daripada Merapu ke Lipis tu dia tak ada jalan. Kami naik kereta api nak ke Kuala Lipis, pergi IPD, ambil permit untuk masuk ke ke Taman Negara. Dan kebenaran Taman Negara saya
mohon melalui penguasa Taman Negara di Kuala Tahan. Masa tu penguasa Taman Negara adalah Encik Nawayai Yasak. Encik Nawayai ni adalah senior saya setahun semasa saya sekolah di SIC. Kami jumpa di Gunung Tahan. Dia jadi penguasa Taman Negara masa tu. Jadi kami dapat kemudahan permit daripada Perlitan, kami dapat permit daripada IPD Kuala Lipis, kami dapat kemudahan daripada MKN dan next slide. Okey, nak cerita. Kebetulan masa saya di Metakak pun saya dah maklumkan yang di situ ada Core 92 Jurutera. Core 9 Jurutera ni dia tak silap saya Sungai Besi ke ataupun Keluang. Tapi sekarang Core 92 Jurutera ni dah tak ada dah. Dia dah masuk ke 91 Jurutera. Okey. Tugas Core 92 Jurutera masa tu adalah membuat laluan jalan lah daripada Sungai Relau ke Kuala Juram. Tetapi masa tu jalan dia buat baru dalam 1 kilometer baru siap. You tahulah lambatnya, tak tahulah lambat macam mana. Dia duduk situ dah dekat hampir 3 minggu saya tak silap, sebab dia buat camp semua lambat lah. Dia tidak terus buat jalan, dia pergi dia buat camp. So kalau siapa dia pergi tahun awal 2000 dulu, Perlitan guna bangunan tu itulah bangunan Core 92 Jurutera, bukan bangunan Perlitan. Sekarang dia dapat bangunan baru lah. Bangunan dulu lah bangunan Core 92 Jurutera di Sungai Relau. Dia ada jambatan besi tu. Jambatan besi tu ada lagi. Masa tu dah ada. Okey. Saya ingat lagi. Okey, apabila saya pergi, saya tunjuk permit dan sebagainya, saya ingat lagi. Mungkin kalau rakan-rakan saya yang ada mendengar malam ni, Tuan Ali, kalau saya salah, tolong ingat, tolong betulkan lah. Nama dia Kapten Badul. Dia adalah pegawai in charge di situ. So saya pergi jumpa Kapten Badul, saya cerita kat dia, and then kami pun buka peta topo. Dia tanya perancangan saya dulu. Dia tak tunjuk peta topo dia. Dia tanya perancangan saya dulu. Ikut mana plan you nak lalu? Saya tunjuklah laluan saya yang saya bentang ke MKN, saya bentang kepada Panglima 8 Brigade tu. Oh macam ni. Okey, dia tahu. Okey, jalan kita nak buat, dia tunjuk di peta topo tu. Okey, jalan ni nak buat. Okey, you buat ni. Okeylah. Dia tunjuk, okey, you akan sampai ke Kuala Juram. Dia kata kaki tangan dia, tentera dia telah sampai ke Permatang 2490. Kalau pakai peta 1 nisbah 50,000, Permatang tu dia tak ada dah. Tapi kalau pakai peta 163,000 tu, 63,360 tu, Permatang tu ada sebab dia dalam kaki. So mana point 2490 ni adalah 2,490 kaki, yang mana saya namakan camp 2490. Tapi situ dah tak ada sekarang, dah tak ada camp dah. Okey. Dia kata geng-geng dia, tentera dia telah sampai ke point 2490. Dia tak sampai lagi ke Puncak Tahan. Lepas tu dia patah balik. And then dia nasihatkan saya, dia kata bila sampai, kalau dah jumpa Permatang 2490 tu, dia kata you ambil ke kanan, Permatang sebelah kanan, jangan ambil Permatang sebelah kiri. Okey, itu nasihat dia lah. Dan lepas pada 2490 tu dia tak boleh cerita, dia tak tahu apa. And then dia ceritalah sungai dan sebagainya. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya masuk dah ada 2 grup masuk. Satu grup Major Yusof, mereka masuk sampai Kuala Juram tu. Sebab Kuala Juram tu memang confused. You lintas 6-7 sungai, you ingat sungai lain, rupanya Sungai Juram. Sungai Juram, sungai yang sama saja. So diorang confused, patah balik. Lepas tu grup yang kedua, Persatuan Mendaki Malaysia bawah arwah Nur Ramli pun pernah cuba nak rintis trek Merapuh, tapi tak berjaya. Jadi saya adalah grup yang ketiga, grup yang ketiga untuk untuk rintis. Okey, mula saya perancangan
Saya pergi survey tau. Saya masa survey di apa ni, Merapu. Dia ada satu macam tanah, rancangan tanah lah. So di kampung yang apa ni, rancangan tanah. So dia ada penghulu. Saya pergi jumpa semua orang. Dan saya tanya macam-macam cerita ada. Macam saya pergi tanya survey untuk rintis gunung apa ni, gunung Rabung lah. Dia kata puncak yang kita sampai sekarang itu adalah bukan puncak Gunung Tahan. Dia kata puncak Gunung Tahan ni tak ada orang yang boleh sampai, dia kata. Cerita macam-macam lah. Okey, saya pun dengar lah. Saya dengar. Cuma di situ, yang biasa masuk ke situ adalah mereka yang mencari rotan dan mencari ikan. Jadi, sampai di Ulu Luwis tu, memang kawasan mereka. Saya tanya mereka cerita sungai dan sebagainya. Okay, lepas pada Pematang tu, memang mereka tak nak naik cari apa kat Pematang. Tak ada apa. So, mereka hanya main di bawah. Cari rotan, cari ikan dan sebagainya. Okey. Apabila saya masuk tu, hari pertama, saya masuk daripada Sungai Relau tu ke Kuala Juram, ambil masa, tak silap saya, 5 atau 6 jam lah. Jadi, jarang buka peta, cuma pakai bearing je lah. Sebab dia banyak tanah pamah, ada bukit sikit-sikit So, lagipun track tu, track ada laluan orang kampung. Dan saya lalu tu banyak, saya jumpa rotan yang dia potong-potong, dia tinggal. Biasanya pecahan rotan ni dia potong-potong, dia tak gulung, dia tinggal dalam anak sungai. Mungkin seminggu lepas tu dia angkut sikit-sikit bawa keluar. Jadi mereka tinggal. Jadi saya tengoklah rotan tu apa semua. Jadi makna bila saya jumpa rotan tu, makna laluan saya tu on track. Dan saya ingat lagi, saya sampai di Kuala Juram tu pukul 4 petang tak silap, awal lagi. Dan kami lalu ikut atas dulu. Kalau Juram tu kita lalu ikut jalan sekarang dia lain, dia ke bawah. Dulu kami lalu tepi sungai tu, tepi lubuk tu. Dan kami tengok ikan bersusun dalam lubuk tu. Lubuk Kuala Juram tu. Ikan kelah, ikan tengah memang banyak. Okey. Lepas kami sampai tu, kami pun situ campsite banyak. Campsite orang cari rotan, orang cari garu, campsite mungkin Jabatan Perilitan, ada campsite lah tepi sungai tu. Masa tu campsite tepi sungai, yang kawasan lapang sekarang tu tak ada lagi masa tu. Belum, yang dia buat campsite tu setelah ada jalan. Okey. Jadi Tuan Ali ni dia biasalah Tuan Ali kalau dia sampai dia akan pergi, dia tentera kan, dia pergi cek kawasan dan sebagainya. Dia pergi cek kawasan, jumpa 2 guni ukat yang orang tinggal. Jadi mancing tak dapat ikan. Lepas tu saya pun dengan Tuan Ali pergi dah ambil pukat tu, tahan di atas muka lubuk dengan ke bawah lubuk. Lepas tu balik preparation semua. Dalam pukul 8 malam saya ajak pergi tengok pukat, semua orang tak nak pergi. Sejuk lah. Sebab tak ada semangat, mancing tak dapat ikan. Apabila saya pergi, sekali angkat, dekat dengan 30 ekor, bersusun ikan di pukat. Dekat 50 ekor, dua tas pukat tu. Malam tu makan ikan kelah, ikan tengas. Okey. Lepas tu, pukul 12, pergi tengok lagi. Dapat 2-30 ekor lagi. Pagi, pergi tengok, dapat 2-30 ekor lagi. Jadi lepas tu adalah kawan saya, Dr. Ibrahim ni dengan Encik Zulkifli. Dia minat, dia kata, jam, kita duduk 1 malam lagi sini, kita makan ikan. Saya kata, tak boleh. Objektif kita nak cari track. Kita tak tahu lagi berapa hari kita kena trekking, kita sesat dan sebagainya. Dan ration kita bawa ni, saya bawa ration tu, walau pergi 10 hari, saya bawa ration untuk 14 hari, untuk 15 hari. Semua ration kering. Sebab kami jangka kami akan sesat. Confirm akan sesat, kami jangka. Okey. Lepas tu, besok tu, diorang ramai-ramai minta lah. Minta nak duduk 1 malam lagi sebab ikan banyak ni. Itu pun, kami sempat bawa bekal lagi ikan tu. Bubur garam apa semua. Ada ni, Encik Zulkifli ni, dia sampai muntah. Kalau ikan ni, kalau kita terlampau banyak makan, kita boleh mabuk lah. Ikan tengah ni, ikan kelah ni. Terlampau banyak sangat ratah ikan. Okey, lepas tu next
besok tu kami pun packing dan sebagainya, terus Sebelum tu pesanan sekejap. kita Badul, dia kata daripada Juram. Dah Ya. tahu Kuala Juram masa tu memang hutan lah, memang tak ada Hutan. Tak ada hutan. Memang hutan. Tak ada lah. bangunan. Tak ada bangunan. Jalan tu untuk makluman tuan-tuan dan puan, jalan tu setahun lepas tu kali saya buat grup yang keempat, barulah jalan tu siap. Siapa yang siapkan jalan tu? Konsesi balak. Dia bagi ambil 50 meter, dia bagi balak tu, ambil balak dan buat jalan. Tak sampai sebulan dia siapkan jalan tu. Sampai ke Kuala Juram. Okey. Bila dah ada jalan tu, habislah. Ikan habislah. Dulu setakat tu ikut. Bila dah ada jalan, habis. Ikan habis. Macam-macam. Kuala Juram tu macam mana keadaan dulu, masa zaman dulu. Kuala Juram tu, saya tak boleh bayangkan macam mana dalam keadaan zaman dulu. Hutan. Hutan Lubuk hutan. Campsite tepi sungai ya. Campsite bukan di mana? Di tepi sungai tu campsite dia. Tepi lereng sungai tu. Sungai Juram tu. Okey. Jadi dia apabila dia tak silap saya Sungai Juram dengan sungai apa? Sungai Luis ke Sungai Relau di Kuala Juram tu. Okey. Jadi kami pun siap, and then kami pun cross sungai. Cek dalam peta ada lagi. Okey, ni pengalaman saya orientasi kita buat reception menggunakan kaedah corner sungai. Kita cek dalam peta corner dia kat mana, kita buat reception. Nak buat reception ke tempat tinggi tak ada. So kami buat reception kepada sungai. Air mengalir ke mana, dia punya corner macam mana. Saya dengan Tuan Ali buat dan sebagainya. Kami pun perlahan ikut track lintas sungai sampai berkelahi. Takkan kita nak pergi ke kanan sebab sungai ni ke kiri jadi di situlah grup-grup yang lepas confuse. Pada aliran sungai sama sebab sungai dia macam ular. Berlekok-lekok macam ular. So kita cross straight, sekali air ke kiri, sekali air ke kanan, dan saya sampai ke Sungai Luis yang air terjun kecil tu. Di situlah saya fikir sama ada saya nak pergi ikut ke kanan lintas sungai ataupun saya kena cross sungai tu. Bila saya tahu peta tu, kami bincang-bincang, kami cross sungai tu. Crossing yang akhir, yang atas tu, yang ada air mengalir, ada air terjun. Itu adalah Sungai Luis. Okey. Saya tak silap saya itu Kuala Luis kot. Okey, next. Ni Kuala Juram ni, gambar ni. Gambar ni Kuala Juram ya. Oh, ini gambar Kuala Juram Kuala Juram. Tapi bukan di lubuk lah, di sungai. Oh, okey. Belah kiri atas tu Kuala. Okey. Bila kami pun di situlah mula mendaki sikit, mendaki. Kami jumpa yang sekarang dipanggil Camp Luis apa. Kami lalu ke tepi Sungai Luis tu, and then kami trekking lagi, kami jumpa air terjun. Air terjun belah kanan tu adalah air terjun sekarang Ulu Sungai Luis. Gambar ni. Yang gambar ikan sebelah kanan tu ikan di Kuala Juram lah. Okey, yang ni adalah air terjun Ulu Luis. Jadi kami berehat di situ dan kami decide nak ikut sungai ataupun nak cross. Lepas tu kami bincang, kami cross. Untuk makluman, untuk rintis ni bukan saya nak cakap besar, tapi apa tindakan yang kami ambil tu betul. Tak tersasar. Jadi saya cross sungai tu, okey, masa ni jalan dia tak banyak menebas. Sikit-sikit lah duyutan, sikit-sikit sebab ini adalah trek orang cari cari garu, orang asli cari binatang dan sebagainya. Di bawah ni trek dia tak ada teruk sangat. Kena sikit-sikit lah. Dan sebelum ni pun geng-geng tentera ni pun dah naik dah sampai camp 24, sampai Pematang 2490. Okey.
kami berehat di air terjun Ulu Sungai Luis tu, dan kami terus naik dan sampai di Permatang 2490 tu. Saya dengan Tuan Ali, saya panjat pokok, buat reception dan sebagainya. Saya cari penanda aras ketinggian 2490 kaki. Dan kami jumpa. Dalam semak, kami gali bawah akar, bawah daun kayu, botol. Di peta tu dia ada poin-poin yang ada ketinggian. Tiap-tiap poin ketinggian tu dia ada penanda, biasanya dengan botol. Ni orang Japan bahagian topografi. Mereka yang tanda. Mereka dah sampai ke situ. Okey. Jadi kami pun decide dah petang, dan kami tengok dalam peta, tahu memang Permatang ni tak ada air. So kami bawa air atas pada Ulu Luis tu, dekat tebing nak naik ke camp 2490 tu ada aliran lopak-lopak air. Kami air di situ, kami bawa naik. Dan kami tahu the next 2 day memang tak ada, next 2 hari tu memang tak ada air. Kami bawa air banyak-banyak. Dan kami itu ya. Kalau sekarang ni 2490 tu apa nama tempat dia, Cik Nur Hijab? Tak ada, dulu dia sekarang dinamakan Permatang. Pematang. Okey. Siapa dia pernah naik Gunung Tahan, dia akan naik daripada Ulu Luis tu, dia ada Pematang, satu ke kiri, satu ke kanan. Dan ke kiri tu saya pernah pergi. Ke kiri tu masa saya nak rintis trek Kuala Koh. Daripada Puncak Tahan saya turun, saya ikut trek tu, itu turun ke Aring. Oh, okey. Ada Aring Gua Musang. Aha. Kalau ke kiri tu. Itu siri untuk rintis Kuala Koh pula. Saya cerita pula Kuala Koh. Kuala Koh Gunung Tahan. Okey. Sampai 2490 tu dia memang cantik landai, tapi landai Permatang lah. Jadi kami pun decide buat camp di situ. Dan kami duduk di camp 2490. Okey. Jadi selepas 24 camp 2490 ni, laluan yang tak ada orang lalu lagi. Yang mana Kapten Badul pesan, dia kata, pandai-pandai you lah cari, dia kata. Anggota dia sampai 2490 ni, anggota dia sampai. Sebab tu laluan dia tu mungkin senang sikit lah. Tak terkeliru sangat lah. Okey, sampai selepas 2490 ni, memang saya akan cari poin-poin yang tanda-tanda aras tinggi dalam peta untuk saya tentukan kedudukan saya. Selagi saya tak jumpa, selagi tu saya cari. Kami panjat pokok buat resection. Jadi yang panjat pokok ambil bearing, yang dekat bawah tengok peta. Dan kami berjalan pun perlahan. Daripada 2490 kami berjalan hari tu tak jauh, mungkin dalam tak sampai 10 kilo. Tak sampai 10 kilo. Satu hari. Kami bermalam di Camp Kubang. Sekarang dia namakan Camp Kubang lah. Jadi kami bermalam situ. Nak cerita, nak sampai ke Camp Kubang tu, Allah Tuhan tahu. Jalan tak pernah orang lalu. Rotan Manau besar-besar lengan. Tutup trek. Kami kena tebas, sayang tebas. Rotan Manau besar-besar, sayang tebas. Tebas dan buang, tak ambil. Kami terpaksa buat trek. Kalau tidak kami kena turun ke bawah, turun Permatang, kena naik balik. Uish. Sorry, lagi jauh. So kami tebang situ lambat. So sampai tu daripada 2490 tu, kalau tak jumpa rotan mungkin dalam 3-4 jam trekking tak jumpa rotan. Lepas tu mulalah jumpa pokok rotan sebab kawasan-kawasan lembah kan. Okey, tebang. Kami tidur di Permatang, di Camp Kubang. Tidur dengan bekalan air yang dah hampir habis. Jadi kami tidur di Camp Kubang. Besok kami teruskan perjalanan Kubang dan by group kami kena sampai puncak. Kalau tidak, masalah, air habis, tak ada air dah. Dan kerja menebas masih banyak lagi, menebas pokok rotan dan sebagainya. Okey, selepas pada Camp Kubang tu sampai Belumut. Masa tu kami tak tahu yang dekat Belumut tu ada air, kat Camp Kubang ni masa tu kita tak tahu.
Jadi Kubang mana ada air kan? tu, Ni saya rasa Kubang ada air kalau bukan musim Belumuk kering. ada air, Kubang ada air. Sekarang Ya, betul. ada mata air lah. Dia orang apa ni? Belumuk Ada dia air berudu, Cik Noja, seingat saya. okey. Jadi kami pun pergilah. Apabila sampai dekat kawasan lapang, nampak pemandangan tu, rasa dah dekat dah. Keluar daripada apa ni, pokok renek, tak pokok renek lagi lah. Jadi keluar nampak ingat ke dekat apa jalan-jalan nak keluar pokok ke pokok renek dekat batu tu hampir 3 jam kami trekking. Jalan masa tu cantik, tak macam sekarang. Sekarang jalan macam sawah padi. Saya pergi hari tu tak boleh jalan dah. Lutut selut paras lutut dah. Jalan dia dah teruk dah. Masa tu jalan okey lagi masa saya pergi. Okey. Apabila sampai keluar ke batu tu lebih kurang pukul 3 petang. Air habis. Semua orang tak ada air. Semua habis air. Dan semua dah letih. Dan di semasa tu kami sampai di Camp Botak sekarang tu, saya tak tahulah. Diorang kata saya botak masa tu, tak tahulah, tapi diorang tak nama Camp Botak tu, saya tak tahu daripada mana dapat Camp Botak, tapi di situ grup kami berhenti, semua dah PY, dah out dah nak berhenti dah. Tetapi saya dengan Azmi, 2 orang, saya bawa botol air, dua botol seorang, saya tinggal beg, saya shoot pergi scout, tengok. Saya naik, lebih kurang sejam, tak sampai sejam lah, sejam lebih lah. Saya jumpa, tengok tempat ni, aku rasa macam aku pernah sampai tempat ni. Dia naik di campsite Gunung Tahan. Dan sampai campsite Gunung Tahan, kami pergi ambil air dalam kolam tu, dengan berudu apa semua, ambil air, buat turun, member semua dapat minum air semua. So, slide, gerak tengok, slide. Okey. Lagi? Ini okey. Belakang balik. Belakang lah. Yang sebelah kiri tu, yang sebelah kanan tu di Pematang lah masa tu, dekat Kubang apa semua. Okey, yang slide belah kiri ni dia adalah keluar ke Bonsai lah. Sebelum sampai ke Camp Botak. Okey, next. Inilah rupa puncak Gunung Tahan tahun 1990. Ada siapa-siapa sini yang pernah sampai masa ni? Inilah puncak dia. Biruk dia guna besi. Dan biruk ni saya rasa 3 tahun lepas tu dia buang sebab berbahaya. Berbahaya, takut tumbang ketika pendaki ada. So dia potong, dia buang. So kami sampai puncak Tahan pada berapa bulan silap tu? 5 ada bulan 3. 4 hari. 5 hari untuk sampai ke puncak Tahan melalui Merapuh. Kalau sekarang biasanya 3 hari kok. Sorry, 3 hari yang kita buat. Biasa 3 hari sampai puncak, kan? 2 hari boleh, apabila saya sampai puncak. So saya sampai puncak Gunung Tahan pada hari yang kelima, and then bayangkan makanan ration yang kami bawa tu banyak lagi. Sebab bayangkan apabila dah sampai puncak Tahan, kami tahu turun 3 hari je. So kami boleh estimate ration. Sedangkan ration kami tu ada 10 hari lagi punya ration. Apa yang kami buat? Kami tinggal beras semua kami tinggal di campsite Gunung Tahan. Supaya ada grup-grup lain guide kami, lepas tu kami turun, kami beritahu guide lah. Ada kami tinggal ration. Barang lain tak boleh tinggal. Kami tinggal garam, gula, beras je lah. Okey. Dan so, masa zaman tu Cik Nojam, Bonsai tu ada track ke atau macam mana? Ada laluan ke ataupun
Tak ada. Memang Tak ada. memang Tak ada laluan. Saya ikut bearing. Oh, okey. Di kawasan keluar pada bonsai dekat Bukit Botak tu, di situ confuse sebab dia luas. Ya, ya. Jadi apa yang saya buat, saya tengok peta puncak kat mana. So saya navigate pakai bearing. Tak boleh pergi kiri kanan. Saya pakai bearing straight. Kalau mencanak pun mencanak lah, kita panjat. Ya. Cuma kalau batu besar, boulder tu kita larilah ke tepi. Because Dan saya saya straight, dapat bayangkan kalau tak ada orang lalu lagi memang payah tu because dia lapang kan. Yelah, satu lagi mental dah down. Ya. Sebab dah 5 hari. Air tak ada. Tim semua dah berterabur dah. Ada kiri, ada kanan saya tengok. Masing-masing cuba nak tak dengar cakap dah. Sebab dah letih dah ni. Air tak ada. Letih dan air tak ada dan barang berat. Dia nak tinggal barang saya tak bagi. Tapi alhamdulillah dia orang ni semua dengar cakap. Tak ada yang melawan. Ikut je. Cuma yang kiri kanan tu dah letih jalan ikut kaki ya, pergilah kiri, pergilah kanan. Dah terlampau letih. Tetapi apabila saya dah sampai, saya bagi air, semangat datang balik, laju naik. Dah mental dah kuat balik sebab dah sampai puncak. Dan saya duduk satu malam puncak, besok kami turun lah. Kami turun, saya bermalam di Kem Padang. Yang mana sekarang diorang tak bermalam di Kem Padang sebab di Kem Padang tu lah kami boleh mandi. Dan baru dah tak mandi. Di Kem Padang tu, siapa pernah pergi Kem Padang tu, di Sungai Mengalir. Boleh mandi, kem dia luas dan sebagainya. Campsite dia luas. Cuma tikus je lah besar situ. Banyak tikus. Jadi kami turun, duduk Kem Padang. Lepas tu kami panjat gedung. Kami terus pergi ke race camp. Race camp pun tak ada orang berkemah race camp ni. Sebab punca air dia jauh ke bawah. 20 minit turun. Race camp. Kawasan pun tak besar. Kawasan tak besar. Apa dia? Kawasan pun tak besar. Campsite dia kecil. Tapi untuk 12 orang okey lah. Kami duduk bermalam di race camp. Dan race camp kami shoot ke Putih, ke Kuala Putih. Kuala Putih ni ada sejarahnya. Kawan saya seorang dia Encik Zul ni, Zulkarnain ni dia baru. So dia nak pergi buang air besar. Dia tak letak beg tepi jalan. Jadi saya yang sweeper last ni, kita tak tahu yang dia ada dalam semak, tertinggal. Bila tertinggal, masa tu crossing dia tak cross, dia lalu daripada Kuala Teku ke Kuala Putih, dia ada jalan darat. Yang mana Dakiton dia tak guna crossing sungai, dia guna jalan darat. Tapi jalan darat tu jauh lah. Dan dia lalu ikut jalan darat tu. Kami cari sampai ke tempat kami lah jumpa dia, tak jumpa. Rupanya dia lalu ikut jalan darat. Dan dia kata, dan kami masa di campsite Kuala Putih tu, kami dengar rimau mengaung. Dan dia kata dia dengar rimau mengaung tu, dia lari. Dia lari terus sampai Kuala Putih. Jadi sampailah Kuala Putih. Dan Kuala Putih bermalam, and then next day kami pergi ke Melantai, rehat di Kem Melantai dan terusnya ke Kuala Tahan. Dan kami laporkan pada penguasa Taman Negara masa tu, Encik Nawayai. Dan kami maklum sebab saya berhajat lepas ni saya nak jumpa Ketua Pengarah Penyelidikan. Saya nak tanya rekod-rekod ni ada ke tak ada lagi. Sebab masa kami lapor pada Encik Nawayai tu, sebab Encik Nawayai tu masih ada lagi, dia ada di Melaka sekarang. Encik Nawayai dah bersara lah. Dia last kali di pejabat. Ada pegawai Penyelidikan memantau kita ni. Tak apa sebab kita cakap benda yang betul. Tak ada masalah, dan saya pun nak pergi menghadap. Nak pergi menghadap KP, nak cerita lah. Cuma dokumen-dokumen tu saya tak ada. Saya tak boleh proof, tetapi orang-orang tu macam Kapten Badul dan Penyelidikan ada Encik Zul. Zul ni dia daripada Kuala Tahan dan dia dihantar ke Sungai Relau. Masa tu Penyelidikan baru buka office di Sungai Relau. Cik Zul dia transfer di Kuala Kerai. Geng-geng lama Kuala Tahan ni tahu. Cik Nawayai pun saya punya mungkin Cik Nawayai dia boleh ceritalah. Okey. Itu saja. Selepas tu saya lah yang grup saya Persatuan Pendaki Kelantan yang jadi guide tahun 91, tahun 92,
yang mana grup-grup nak mendaki Gunung Tahan melalui Merapoh, kami jadi guide. Sebelum adanya budak-budak guide daripada Merapoh. Bila dah perilitan dah ada, dia pun develop lah guide tempatan dan sebagainya. Lepas tu kami pun tak involve lah. Tapi biasalah macam apa ni, Sir Edmund Hillary kan, dia orang New Zealand, dia pergi cari trek, dia buka trek Everest, tetapi lepas tu yang dapat manfaat adalah penduduk-penduduk Nepal. Jadi macam saya daripada Kelantan, buka trek untuk Merapoh, yang dapat manfaat adalah mereka yang di Merapoh. Jadi itu saja yang mampu saya ceritakan. Mungkin yang baiknya ada soalan-soalan lah. Ada soalan-soalan yang yang mungkin ada satu soalan, ada satu soalan daripada Jack balik. Dia kata tahun 90-an tu kolam air, punca air dekat puncak tu dah ada ke belum? Dah ada. Dah ada. Okey. Kolam yang tepi sekali tu, bukannya depan Biruk tu. Yang depan Biruk tu baru. Yang depan Biruk tu kan ada satu kolam air kecil. Bukan yang tu. Yang tepi dalam semak tu. Yang dalam semak tu, iaitu saya naik tahun 80-an lagi, dah ada dah kolam tu. Oh, okey. Makna memang dah kolam ada. Tu dah ada dah. Dia kecil lah, kecil lah. Tak sama dah, lebih kurang besar beldi je. Beldi yang 3 gallon tu. Kolam tu. Tak besar. Tapi memang dah ada, dah wujud dah. Sebab itulah kita boleh bermalam di Puncak Tahan. Tapi air tu air takung lah. Mana kalau banyak grup naik, bersih sikit lah. Tapi kalau lama tak naik, banyak berudu lah. Yelah, dia sekarang ni kalau Safri, sekarang ni banyak berudu tu. Memang lah. Memang kalau grup lama tak naik, berudu ada lah. Tapi kalau grup selalu naik, dia cuci lah kolam tu. Okey, cuba buka slide yang grup ramai-ramai tu. Slide yang lepas puncak tu. Sambil tu kalau ada soalan boleh. Slide yang sama juga soalan mengenai air dekat Botak. Botak masa tu Cik Nurijam ada jumpa sungai dekat Botak tu memang ada. Sebab masa saya lalu tu pukul 3 petang sampai di situ. Dan masa tu bukan musim hujan. Dia macam juga kita trek Gunung Rabung. Kalau naik ketika hujan, kita dengar air terjun dan sebagainya, kita senang nak cari punca air. Jadi saya masa tu saya tak terfikir untuk cari air di camp, mungkin tak terfikir. Dan grup-grup selepas tu mungkin dia naik ketika hujan, dia nampak dia bunyi air dan nampak aliran tu. Dan jadi saya naik 3 kali saya tak jumpa air kat Bukit Botak tu. 3-4 kali saya naik saya tak jumpa. Target puncak. Sekarang Botak tu memang ada sungai tu Cik Nurijam. Memang mewah. Betul. Tapi mungkin masa tu saya naik musim kemarau. Jadi air mungkin tak banyak. Jadi saya tak perasan. Sebab masa tu saya tak fikir nak cari air. Saya fikir target nak sampai ke puncak. Okey. So masa turun lalu Padang pergi Gedong, makna tak lalulah tempat kapal terbang Tempas tu. Tak. Oh, tak. Dia kalau kita daripada dulu, kalau daripada Kuala Tahan, kita memang tak lalu ikut tu. Oh, okey. Kita turun Padang. Jadi kalau grup yang lalu ikut situ lah grup yang tidak bermalam di Padang tetapi dia terus bermalam di puncak. So dia akan lalu ikut bangkai kapal terbang tu, dia terus ke puncak. Mereka yang lalu yang singgah di Padang, dia akan turun Padang dan dia akan ikut bawah. Oh, okey. Betul. Kalau okey, cuba letak slide yang gambar grup dia. Apa dia? Kalau dia tidur dekat Padang, dia takkan lalu dekat kapal terbang tu. Betul. Dia ikut bawah. Ke bawah. Tetapi kalau dia tidur puncak,
dia tak perlu turun padang, dia akan lalu gedung, permatang gedung tu, dia akan lalu ikut bangkai pesawat tu. Ya, betul, betul. Betul. Okey, di Kem Padang masa tu banyak bangkai-bangkai pesawat ada dekat Kem Padang, dia punya muncung dan sebagainya, kita buat pelindung angin dan sebagainya ada. Back lagi, tolong back lagi. Belakang lagi. Slide tu ke belakang lagi. Slide satu lagi Abang Dollah, bukan slide ni. Bukan slide ni slide lama ni. Okey, sampai tu ada soalan. Soal. Dia selalunya orang takut tidur padang ni. Padang ni keras sikit. Orang kata jumpa askar berkawat lah apalah. Macam mana pandangan Cik Nurijam? Okey, ada. Tapi saya masa tu dekat lebih pada 10 kali dah saya naik gunung tahan ni lah. Dulu masa tu. Saya tak pernah alami apa-apa. Cuma ada satu kali saya bawa grup politeknik, ada tak? Bukan. Saya bawa grup Fauzan, Arwah Fauzan, grup KL. Saya tahu tu grup Fauzan ni untuk naik daripada Merapuh dan dia turun Kuala Tahan. Jadi saya hantar dia sampai ke Puncak Tahan, kami bermalam di Puncak Tahan dan dia turun ke Kuala Tahan. Kawan saya, dia ni peminat barang mistik lah, dia ada keris dan sebagainya lah. Jadi dia kata dekat Kem Padang tu ada satu pasu. Dia tak pernah naik gunung. Tapi dia bermimpi, dia kata ada pasu. Memang ada pasu pun. Sebab saya pernah di Kem Padang tu tengok pasu tu. Pasu tanah liat ni. Ada satu pasu. Jadi saya suruh arwah Ibana dengan Azmi turun Padang, saya terus turun ke ikut Merapuh. Saya turun 3 orang dan arwah Ibana dengan Azmi turun ke Padang, pergi nak ambil barang tu dan dia dapat kejar saya balik lah sebab dia orang memang super fit. Dan dia pergi, pasu tu tak ada. Sebelum ni saya naik Gunung Tahan, duduk di Padang Camp, pasu tu ada. Tiba-tiba bila kita nak ambil, pasu tu tak ada. Jadi itulah benda pengalaman kalau kata ni gambar ni. Kalau katakan benda tu keras, padang tu keras, tapi pada saya tak pernah alami lah. Cuma Pak Syekh kita lah, Syekh Ibrahim kita berebut biskut dengan tikus. Tikus besar betis. Berebut Maggi, berebut tarik Maggi dengan tikus di Kem Padang. Okey, ini adalah Keratan Akhbar. Gambar slide ini Keratan Akhbar keluar dalam utusan Malaysia. Utusan Malaysia bulan Mac, saya tak ingat dah. Ini Keratan Akhbar yang mana keluar ekspedisi ekspedisi kami untuk berjaya sampai ke Puncak Tahan melalui Merapuh. Keratan Akhbar lah. Dan gambar ni saya bagi pada reporter lah. Okey, next slide. Okey. Ini saki-baki yang ada sekarang lah. Sini ada saya. Lepas tu atas tu Tuan Ali. Masih kuat lagi Tuan Ali. Atas Tuan Ali tu Dr. Ibrahim. Gambar terkini. Bawah Dr. Ibrahim tu Fauzi ni dia bekerja di hospital Pasir Mas. Bawah pada Fauzi tu Nik Masri yang dia ada homestay di depan Stone Resort. Ni Puan Faridah, dia masih berkhidmat dengan USM. Ini Encik Syakrin. Encik Syakrin ni adalah jurulatih kayak saya dulu ni. Dia dia dah bersara bertugas di jabatan Jabat Tanah Pasir Putih dan orang kuat Meja Yusof tu. Dan ujung sekali tu Encik Zulkifli Kamarudin sekarang dah bersara dah, dan saya tak dapat kontak Azmi, Zakaria dan juga Encik Zainal lah. Okey. Okey, ada soalan lagi sebelum pergi last slide? Ada soalan ni? Kita ada masa setengah jam lagi.
Tak dengar, tak dengar. Rokok mic. Dalam gambar yang kereta akbar tu, ramai-ramai pakai topi merah tu, mana datang ni? Okey, topi merah tu topi program. Oh. Kami juga dapat bantuan juga daripada Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Buat program ni anjuran bersama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan. Kalau persatuan nak buat, tak ada sokongan daripada agensi kerajaan, memang nak dapat permit, nak dapat peta topo, memang susah lah. Masa tu peta topo memang terhad lah. Memang susah lah masa tu. Jadi buat kerjasama dengan Jabatan Belia dan Sukan Negeri Kelantan, G2G, buat urusan senang lah. Alhamdulillah. Masa tu pengarahan Encik Zainal Abu Zarin. Ada satu soalan lagi daripada Jack Baling. Dia kata, Jack Baling tadi soalan, dia kata banyakkan guide mengatakan puncak tahan bukan puncak sebenar. Adakah satu peristiwa salah seorang peserta ekspedisi bertanya adakah ni puncak tahan, sedangkan berada di puncak masa tu dia nampak ada puncak lain sedangkan orang lain tak nampak. Ini soalan daripada Jack Baling ni kan. Okey. Macam ni lah ya. Pengalaman saya banyak dah. Yang trek Gunung Rabung tu saya jumpa tepat. Katakanlah tempat bunian, kem taman tu kan. Dan mereka kata puncak Gunung Rabung tu tak boleh sampai kan. Dan masa saya pergi buat survey di Merapuh pun, orang kampung kata yang ada tu itu bukan puncak tahan. Tapi pada saya kira benda yang saya nampak. Benda yang saya tak nampak bukan dah. Itu je. Simple pada saya. Kalau saya nampak tu puncak tahan dan orang lain nampak, kalau 10 orang nampak tu puncak tahan, itulah puncak tahan. Kalau ada puncak lain, walau-alam lah, minta maaf lah. Kalau dia nampak kata lain puncak tahan, mungkinlah. Ni kena tanya Rosli Makpin lah. Kawan kita di mana, di Yan. Saya tahulah level 3 dengan dia di Pulau Manggil. Rosli Makpin. Kalau dia ada dalam ni, Assalamualaikum Sli. Kalau Rosli Makpin mungkin dia nampaklah puncak tu. Okey, ada satu soalan lagi boleh balik juga. Dia tanya mengapa Encik Nurijam rintis daripada Merapuh tapi turun Kuala Tahan? Ada sebab-sebab ke ataupun bagaimana? Okey, saya turun ke Kuala Tahan sebab saya kena lapor kepada penguasa Taman Negara. Itu macam bukti lah. Kalau saya tak lapor, saya turun Merapuh, apa bukti saya sampai puncak tahan melalui Merapuh? Okay. Itu macam bukti lah bahawasanya saya berjaya sampai ke puncak tahan dan saya lapor diri di Kuala Tahan sebab masa tu di Sungai Relau tu pejabat pelitan tak ada lagi. Cuma kos 92 Jutera yang ada di situ. Lepas tu tak ingat tahun berapa yang pelitan ambil alih daripada kos. Setelah siap jalan apa semua, barulah pelitan ambil alih. Untung pelitan jalan tu konstruksi balak yang buat, camp tu dibina oleh tentera. Sekarang lah baru kita nampak bangunan baru lah yang dibina oleh pelitan sendirilah. Jadi memang kalau ikut geng-geng saya nak turun ikut trek Merapuh sebab boleh duduk lama kat juram tu. Kan duduk 2-3 kat juram tu. Masa tu dan boleh buat balik ikan. Tapi ada kita kena lapor diri ke penguasa Taman Negara membuktikan bahawasanya kita berjaya melalui Merapuh ke Kuala Tahan. Itu sebab dia. Okey. So soalan lain kalau tuan-tuan kawan-kawan semua kalau ada soalan boleh kemukakan di Facebook dan kita akan kemukakan pada Encik Nurijam dan mungkin Encik Nurijam boleh bantulah. Okey, soalan. Okey, untuk makluman sementara yang tunggu soalan tu.
kawasan yang paling berbahaya adalah daripada Kuala Juram ke Ulu Luis. Okey. Di situ banyak binatang-binatang buas. Saya pernah jumpa rimau 2 kali. Semasa mengilir. Masa turun. Saya dapat tengok ekor dia di sebelah bane pokok. Dia mengaum, saya tengok ekor dia. Sebab tu yang you all tanya, kalau jumpa binatang buas ni, apa you buat? Saya satu je. Saya rasa Cik Safri dah tahu dah. Lari je lah. Dan yang kedua saya jumpa dengan grup UiTM. Saya cerita itu pun, tapi jumpa tu dia lari, saya di belakang. Saya buat grup tu lintas juga kawasan tu sebab dia dah tak ada dah. Di Juram tu jalan dia banyak lorong, kalau orang asli panggil lorong tikus. Lorong tikus encik. Jadi mana jalan dia banyak simpang siur, ia akan senang tersesat. Lorong binatang, jalan orang asli dan sebagainya. Okey, soalan pada Encik Aidil Fazli. Dia kata, panjang Encik Nurhijah daki Gunung Tahan, ada tak pengalaman hampir sesat? Bukan hampir sesat. Yalah. Itu nanti saya cerita pasal rintis Gunung Tahan ke Kuala Koh. Okey. Saya buat rintis ni sebab saya senang, sebab saya buat rintis ni turun. Bukan naik, macam saya buat meraputan, naik. Jadi saya rintis turun. Saya naik, saya tinggal dekat 2490 tu ada seorang cedera, Tuan Ali tunggu. Bayangkan Tuan Ali duduk tunggu yang cedera tu 1 malam, kita naik puncak, kita turun balik. Okey, masa saya rintis tu, sebab saya dimaklumkan ke kiri tu, dan kita nampak Felda Aring. Kalau dekat 2490 tu kita ke kiri, kita nampak Felda Aring. Saya nak turun ke Felda Aring, contohnya saya nak sambung pematang, saya nak cari trek daripada Felda Aring, naik ke Gunung Tahan. Saya turun. Turun situ. Satu, saya tersalah ambil simpang sebab saya turun. Dan saya turun sampai saya habis topo sheet. Keluar daripada topo sheet terkeluar. Sebab apa? Saya tengok ada satu trek turun yang cantik. Rupanya trek tu turun 2 jam. Turun tempat orang cari kayu garu bermalam. Ada anak sungai di bawah tu. Jadi turun 2 jam. Kalau saya nak naik balik kurang-kurang 4 jam. Saya tahu dah memang silap. Tetapi kalau saya nak balik, ada seorang yang saya tinggal bermalam di 2490 dengan Tuan Ali tu cedera. Dan ni saya buat ni grup-grup yang bukan grup hardcore, ramai. Saya buat dalam 20 orang. Sebab ramai nak ikut, saya bawa jugalah. Dan di situlah saya mula sesat. Mula-mula saya turun daripada sekecil-kecil anak sungai tu sampai sebesar-besar anak sungai. Saya keluar mana? Saya keluar dekat Kuala Juram. 3 hari duduk saya turun tu 2 hari setengah. Memang ikut sungai. Tak ada peta, tak ada apa dah. Dan cari, diorang tak perasan. Saya sesat. Hari yang kedua diorang tanya, apa pasal tak tengok peta? Saya kata sekarang kita dah sesat. Apabila dah sesat, member saya tu terus azan. Allahu Akbar. Bila satu orang member azan, yang lain semua panik. Saya kata tak apa. Kita sesat biasalah. Makanan dah habis. Tapi Pak Syekh lah, Pak Syekh. Pak Syekh ni dia jenis sabar kan. Dia tabur rambut biskut. Dapat ikan tengas yang 3 jari besar-besar tu, ikan jinak, tarik dengan serban apa semua. Tarik dapat ikan tengas. Dan kami duduk lah 2 malam tu. 3 malam kami 3 malam. Sesat. Tapi hutan Malaysia ni dululah, sekarang tak ada masalah dah. Trek balak mana-mana ada. Kita jalan 2 hari 3 hari je. Kalau kita ikut sungai, alhamdulillah kita akan sampai. Dan bayangkan saya keluar masa tu tentera 92 jurutera tu ada lagi. Saya tumpang truk askar daripada Juram, dia bawa keluar saya hantar Gua Musang. Sampai Gua Musang kami kena tahan di SV. Ngapa pula?
Sebab apa? Dengan cemut, dengan beg apa semua, kotor apa semua, turun truk askar. Jadi SB ingat apa ni, askar buat operasi tak malu kepada polis. Oh, ya ke? Tapi saya ceritalah, gini, sudah faham. Jadi itu pengalaman sesat tu adalah banyak sesat trek apa ni, Koloko. Lepas tu saya sesat di apa ni, trek Gunung Ayam, tapi dekat-dekat lah tu. Itu biasalah sesat ni. Kalau macam sedikit trek daripada Gunung Rabung turun air terjun ke Centek ni pun sesat juga. Itu biasalah. Sebab itulah untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi rintis, kalau kita nak ambil masa 2 hari, kita jangan cakap 2 hari. Kalau saya akan cakap ekstra 2 hari, 4 hari. Sebab kalau kita pergi rintis ni kita tak tahu. Ni kalau 2 hari kita tak keluar, orang dah report dah. Sedangkan kita tak ada apa-apa pun kat dalam. Ini image lah, image. Biasanya saya akan ekstra 2-3 hari. Ni ada seorang ni, Encik Najam, Syed Hamid Syed Agil. Dia kata ayah dia penyelia dalam projek Jalan Ibn Rapo dan Regimen 92 Jutera Kem Batu Cantonment masa betul. Dia kata ayah dia. Ayah dia. Nama apa? Kapten Badut tu ayah dia? Saya tak pasti, dia tak sebutlah nama. Syed Hamid Syed Agil, nama yang dalam Facebook yang ni. Tahun berapa? Dia kata masa Cik Nurijam buat rintis trek tu, ayah dia yang penyelia. Yang bertugas di situ lah. Kalau saya ambil dengar, kalau bagi tahu siapa nama ayah dia. Okey, ada soalan lagi satu daripada Zamani atau Bujar Gua Busang. Okey. Bujar. Cik Nurijam rintis trek tu, bila trek tu secara rasminya boleh digunakan? Okey. Immediately lepas saya rintis tu memang boleh digunakan, sebab grup yang pertama saya bawa adalah grup Encik Fauzan. Okey. Grup daripada KL. Saya tak ingat apa nama grup tu. Grup Encik Fauzan tu, dan masa tu kena minta permit lah, kena minta kebenaran, sebab masa tu Kor Jurutera dah siap, dah jalan tu dah siap dah, tapi masa saya masuk tu jalan tu dalam proses lah, dalam proses balak lagi buat lah. Dan saya lalu pun dengan sibuk dengan lori. Saya tumpang, masa tu saya tumpang lori. Kadang saya naik jentolak, duduk dalam shower, tumpang. Jadi immediately lepas tu memang trek tu buka, tapi kena minta permohonan daripada kuala tahan lah. Sebab masa tu saya ada repo dengan pelitan kuala tahan. So mana bila dia tahu saya dah pernah lalu trek tu, so makna dibenarkanlah, dia bagi kelulusan satu persatu lah, bukan kata semua orang boleh masuk, tak ada. Grup saya yang boleh bawa sebelum ada pelitan di Sungai Relau tu. Okay. Banyak grup saya bawa. So maknanya walaupun pelitan tak ada dekat Sungai Relau lagi, makna pelitan masih benarkanlah untuk mendaki. Yes, dia benarkan. Tapi kena minta kena buat permohonan di kuala tahan lah. Dan biasanya saya akan bantulah. Okey. So yang masa tu boleh teruskan. Saya pernah jumpa dengan geng-geng komando. Komando ATM, sebab general dia nak pergi ke Kuala Juram. Jadi saya tersempat dengan dia 6 orang. Dia mula-mula dia tak tanya, dia pergi sendiri. Dia pergi sendiri dekat Juram tu, dia pusing-pusing, lepas tu dia ikut saya. Bila saya berhenti, dia berhenti. Sampai dekat puncak tu saya tanya dia, Encik daripada mana? Dia kata dia komando. Dia nak Ricky, dia check untuk Ricky untuk keselamatan, sebab dia kata general dia nak masuk Kuala Juram. Bermakna general dia nak masuk Kuala Juram tu, dia kena Ricky sampai puncak tahan. Jaga keselamatan. Saya jumpa dengan komando tu. Dan dia naik puncak tak bawa sleeping bag. Rasalah tidur dalam semak lah. Pakai seluar jean, bawa aberset tentera.
Bermalam di puncak tahan, faham-faham je lah. Ya, betul. So, okay, kawan-kawan, penonton semua, kalau ada soalan boleh kemukakan. Okay, ini ada satu daripada Syukri Samsudin. Soalan dia bertanya, kenapa dah tak ada SDC dari Kuala Koh? Dan dulu pernah tanya guide, dia cakap sebab banyak jangka sama zaman komunis. Betul ke? Okey. Ikut mana? Ikut Kuala Koh? Kuala Koh, ya, Kuala Koh. Dia soalan Okey, Kuala Koh. track Kuala Koh ni okey. Track Kuala Koh ni dulu sebab dulu track Kuala Koh bukan saya rintis. Bukan saya orang pertama. Saya grup yang keberapa? Grup yang ketiga, keempat itulah. Bukan saya rintis. Okey, grup Kuala Koh ni sebab Kuala Koh tu pelitan dah ada dah di Kuala Koh. Lama dah. Saya tak ingat tahun berapa, tahun 90 berapa, saya tak ingat lah. Nanti saya tak buat lagi slide. Saya tak cari maklumat lagi yang saya pergi rintis melalui Kuala Koh. Kuala Koh ni, kata yang ada berjangka sama tu, masa tu orang pelitan pun tak ada bagi tahu saya. Kalau ada katakan jangka sama apa semua, mungkin pelitan tak akan benarkan kita masuk. Kalau track tu berbahaya. Jadi di masa rintis track Kuala Koh tu, saya masa tu guide tak ada. Yang ada orang pelitan mungkin seorang dua, tak semua orang pelitan yang tahu track tu. Jadi saya pun dia kata you masuk sendirilah, dia kata. Saya pun tak apalah. Tapi saya pun fikir, kalau aku nak rintis track Kuala Koh ni, kata kalau nak naik nak pergi puncak jauh ni. Sebab bayangkan satu malam kita baru sampai Aring 5. Daripada Kuala Koh satu hari jalan sampai baru Aring 5. Kalau dah Aring 5. Lepas tu Aring 5 baru nak sampai ke Ken Rally tu. Ken Rally ni tempat anak sungai lah, yang bawah pada Pematang tu. Satu hari pula. Dan track dia memang teruk sebab track dia bawah kan. Teruk track dia. Lepas tu dia ada sungai lah. Sungai Aring tu, sungai tu memang banyak ikan, dan sungai tu memang tempat lubuk ikan kelah, lubuk udang galah. Dan disitulah tempat pemburu haram. Banyak. Buru gajah, buru binatang semua di Aring tu. Famous lah kalau Felda Aring 5 ni. Dan setahu saya masa tu, sebab saya naik track Kuala Koh tu pun sekali lah. Lepas tu sebab track ni saya fikir tak sesuai, sebab nak masuk ikut Aring 5 pelitan tak bagi. Sebab saya cadangkan dia buatlah satu post di Aring 5 supaya pintu masuk. Tapi kalau dia buat post di Aring 5, Kuala Koh mati. Jadi so dia tak buat, dia tak buka lah track tu. Saya tak tahu, lepas tu ada orang naik, saya tahu. Saya naik sekali lah track tu. Track tu tak interesting, tak macam merapuh. Okay. Tapi kalau jangka sama tu, saya olah-olah saya tak tahulah. Tapi masa tu dia orang tak maklum kat saya pun yang ada benda-benda macam tu. Walaupun yang track merapuh tu kawasan hitam, tetapi tak ada pun askar yang 92 jurutera tu maklum kat saya. Pasal-pasal benda macam tu. Dan semasa saya present ke Panglima Angkatan Tentera di Mentakap tu, yang jaga Pantai Timur ni, tak ada pun dia cerita pasal jangka sama. Kalau ada jangka sama, confirm dia tak bagi kebenaran. Ya, betul. Okey. Saya sebenarnya ada satu gambar, saya tertarik. Gambar zaman dulu, backpack besi dekat luar tu. Macam mana? Pasal saya tengok Cik Nurijam dah melalui daripada zaman beberapa zaman kan. Apa beza Cik Nurijam pakai backpack besi kat luar dengan backpack besi kat dalam? Apa pro and con dia? Okey. Saya tak ada pengalaman pakai backpack yang ada frame, sebab saya backpack tentera, backpack polis hutan terus ke Karimo. Saya tak ada pengalaman. Tapi kawan-kawan saya yang ada pengalaman ni memanglah. Sebab apa? Sebab kalau tak ada frame, dia kalau canvas dia tak stabil.
kalau kita isi, kita kena isi padat. Biasanya kalau kita isi barang, kita tak boleh nak isi padat sebab sebab biasanya kita ada sleeping bag, pakaian, makanan. Jadi kalau ada frame tu maknanya dia boleh kontrol lah bag tu supaya tak adalah ke kiri kanan, sebab kalau kita tracking dia akan jadi dia akan mengganggu lah pergerakan kita. Itu je lah. So sekarang frame ada tapi di dalam. Di dalam, ya betul. Ya, besi dia. Okay. Alright, kalau sahabat semua, kawan-kawan ada soalan boleh kemukakan. Okey, boleh kemukakan, boleh tulis di FB komen dan kita cuba jawab. Ni ada ni, saya nampak puncak tahan dari puncak rabung Felda Prasu. Saya tak perasan nampak atau tidak, sebab tapi Gunung Rabung adalah banjaran tahan. Dia main range, dia masuk dalam banjaran tahan Gunung Rabung tu. Dia ujung pada banjaran tahan Gunung Rabung tu. Mungkin betul sebab saya semasa di 2490 tu saya nampak Rabung. Permatang 2490 tu saya nampak. Tapi masa tu saya tak tahu lah Gunung Rabung lah masa tu. Dan saya nampak aring apa semua saya nampak. Bila nampak aring ni, Felda aring ni nampak, mana nampaklah Gunung Rabung tu. So sebenarnya tapi daripada puncak saya tak pasti. Puncak Gunung Tahan ni dia dekat sepadan Pahang dengan Kelantan dia. Dia bukan je Pahang puncak dia. Atau macam mana Cik Nur Jam? Puncak dalam Pahang. Dalam Pahang. Oh, dia bukan sepadan. Bukan sepadan, puncak dalam Pahang. Oh, okay. Dia sepadan dekat bawah apa ni, dia kalau dekat kalau kita daripada Kuala Koh, kita akan naik dekat Camp Belumut tu, ada satu jalan tu kita pergi straight turun, itu di Belumut tu, itu trek ke Kuala Koh. Dia turun, lepas tu dia kalau kita nak turun, kita turun ke trek Kuala Koh. Trek Kuala Koh dia akan naik ke Camp Belumut. Oh, okey. Dia akan sambung di trek di Belumut dan terus ke puncak tahan. Oh, okey. Kalau trek Kuala Koh. Okey, ada soalan. Saya tak tahu sebab apa. Ya. Kalau kawan-kawan ada soalan boleh kemukakan, and then kita cuba kita minta Cik Nur Jam ni. Okey, ada ya. Felda Area 5 adalah jalan hampir betul. Tapi Taman Negara ni dia sepadan dengan Area 5 dalam lagi lah, jauh ke dalam lagi. Ni ada satu soalan pada Jack balik. Gunung Pantat Lesung. Gunung Pantat Lesung ni Cik Nur Jam pernah explore ke atau macam mana? Dia sebelah Gunung Tahan ni, sebelah puncak Gunung Tahan. Ya betul. Okey. Saya saya tak pernah explore Gunung Pantat Lesung tu. Dan saya tak pernah mendaki, sampai sekarang pun saya tak pernah mendaki lagi lah. Jadi saya tak boleh nak cerita lah, minta maaf. Tapi memang kalau kita tengok daripada sebelah Gunung Tahan tu memang cantik lah dia punya puncak dia. Cuma saya dulu ada cita-cita. Kalau kita menghadap ke puncak Tahan tu, kalau kita menghadap kalau kita macam mana? Belakang puncak Tahan tu dia ada macam banjaran batu kan? Kalau kita menghadap puncak Tahan dia ada macam banjaran batu yang selari dengan trek ke Bukit Botak tu. Ya, betul. Okey. Bukit Botak tu kan? Itu adalah sebelah tu Terengganu. Oh, okey. Dia akan pergi ke Tasik Kenyir tu. Ya. Kalau cuaca elok boleh nampak dia puncak dekat Kenyir. Tasik Kenyir. Jadi saya bercita-cita, adalah cita-cita nak cari trek daripada Kenyir ke puncak Tahan. Oh, okey. Dululah. Sebab saya duduk perhati matang, saya kata ni boleh ni, saya kata ni. Tapi yalah, bila tak macam mana benda tu terbantut. Cita-cita saya itu nak cari trek daripada Tasik Kenyir ke puncak Tahan. Ni Cik Radi Makdin bertanya, Cik Nur Jam tinggal Kelantan kat kampung mana ada? Tadi saya dah bagi tahu dia, kampung saya Kampung Gunung. Kampung Gunung, Bacok, Kelantan. Gunung ni dekat Jelawat. Dan sepadan dengan Paulima yang kes semayang tarawih yang
kena PKPP baru ni, yang 5 orang meninggal. Dekat kampung saya tu. Kampung saya Kampung Gunung. Kampung Gunung. Okey, Kampung Gunung Encik Mahdi. Okey. Okey, so dia ada Encik MY. Saya sangat menghormati Tuan Nurijam kerana sudi menemani saya dari Kinabalu Park sampai ke Laban Rata walaupun sampai maghrib di lokasi tersebut. Yang terakhir sampai, beliau banyak memberi semangat kepada saya untuk sampai ke tempat tersebut. Salam hormat Tuan Nurijam. Oh, ni group SPRM Nawang Puncak. 2015. Aduh, ni tak nak cerita lah, tak sesuai saya nak cerita lah. Ya, biasalah. Ni yang last kali ke? Yang makan apa ni Polestar sampai 7 biji ni ke? Biasalah tu. Pengalaman saya dulu kalau mendaki ni saya kira anchor lah. Tak pernah sampai ke campsite pukul 5, pukul 6 petang. Tak pernah. Saya akan sampai pukul 8 malam, 9 malam. Tiap-tiap hari 8 malam, 9 malam. Sebab apa? Sebab melayan, membantu, memberi semangat dan sebagainya mereka-mereka yang ada masalah. Jadi kena betul-betul sabar. Dan macam-macam ragam. Jadi betul lah rakan kita cakap ni. Memang itu tugas saya dah. Itu saya dah berumur dah. Jadi masa saya muda-muda itulah tugas saya. Saya, Pak Syekh, Abang Senun, Tuan Ali, ni geng-geng ni, mana geng-geng yang pikul bag 2 biji ni. Dah pewal, orang tak boleh jalan, kita pikul bag. Mula-mula ambil barang sikit. Lama-lama dengan bag-bag ambil. Banyak pengalaman. Memang tak boleh cerita lah pengalaman ni. Dah biasa pada saya lah. Okay. Terima kasih Encik Meh. Saya pun itu adalah amanah. Amanah yang mana saya kena pikul tanggungjawab lah. Walaupun guide dah tak ada masa tu. Saya dengan saya guide, seorang guide lah. Orang lain semua dah tinggal lah. Saya dengan dia lah. Naik. Okey, saya ada soalan untuk Cik Nurijam. Bila kita buat rintis ni, kita mencari jalan, mesti ada beberapa idea dan juga pendapat dan sebagainya. Macam mana dalam tim Cik Nurijam tu keputusan dibuat? Adakah Okey, sebab dia kena pakai cara tentera. Tak boleh pakai laissez-faire apa? Kena pakai autokratik. Saya buat cara tentera. Tanyalah Tuan Ali, Syekh, Senun yang ada. Saya akan buat cara tentera dan tak ada orang yang akan ingkar arahan saya. A, B, sesat. Tapi dia orang beletih lah belakang. Tapi dia orang ikut. Sebab apa? Kita tak boleh ada dua ketua. Itu penting. Patut kita kena, apabila kita jadi ketua, kita kena tunjuk kita ni keterampilan, kita kena knowledge, kita ada macam-macam pengalaman supaya orang tengok kita ni yakin. Biarlah kita pun gelabah kat dalam. Tetapi apabila dia tengok kita yakin, so dia percaya pada kita. Dan tak ada masalah. Saya pergi rintis trek semua ikut. Tak minum. Saya pernah berjalan sampai pukul 2 pagi, pukul 3 pagi dengan arwah Tahir. Ketua macam mana, ketua rintis trek Rabung, Guru Cantik. Pukul 2 pagi berjalan, selagi tak jumpa sungai, kami tak berhenti. Tak jumpa, pukul 4 tidur atas matang, tak ada air. Tidur atas trek dan sebagainya. Jadi semua tak ada membantah lah. Yang ini kita kena ikut cara tentera. Kalau kita ikut cara tentera, confirm patah balik. Sebab tu dalam aurat 3, kita buat cara ni. Cara mana pada peserta, kita bagi dia tekanan dan kita tengok leadership dia. Dan apabila dalam tekanan dia nak kontrol peserta, sesat adalah macam-macam, atau berkelahi. Banyaklah grup yang berkelahi dan sebagainya. Ini saya belajar melalui pengalaman saya dengan Tuan Ali. Jadi masa tu grup kami, Tuan Ali adalah bekas rotu UPM. Dan satu lagi, rintis track ni kita kena ada sixth sense lah. Saya ada tu benda tu. Saya daripada kecil lagi,
Boleh saya pergi mana-mana, contoh sekarang pun saya pergi luar negara, pagi saya akan berjalan 4 km, 5 km sekitar. Pergi survey tengok jalan apa, naik bas nak pergi mana, tengok apa simpang mana, ke mana. Itu adalah semula jadi saya. Dalam hutan pun setakat ni alhamdulillah tak ada apa-apa lagi lah. Dah sampai umur 63 tahun dah. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Cik Safri. Soalan daripada Encik Aidil Fazli. Encik Nurijam, ada pesanan untuk pendaki yang first time akan ke Gunung Tahan? Apa pesanan Encik Nurijam kalau untuk first time nak mendaki Gunung Tahan? Okey, itu baguslah. So, okey. Saya nasihatkan janganlah macam buat macam saya. First gunung yang daki adalah Gunung Tahan. Kalau boleh try dulu gunung-gunung yang 3,000 kaki ke bawah. Ke atas. 3,000 kaki, 4,000 kaki, 1,000 meter lah, 1,200 meter, 1,300 meter. Cuba try gunung-gunung yang rendah ni dulu supaya kita build up kita punya mental, kita punya confident. Fitness, physical, itu semua orang boleh cari. Tetapi confident, mental, kita kena melalui pengalaman. Jadi, yang penting sini kita kena, yang kuat adalah mental. Mental kena kuat. Sebab saya sekarang pun, saya berjalan ni mental ya. Kalau fizikal, dah umur 63, lutut dah sakit, sendi dah sakit. Saya pernah mendaki dengan Safri baru ni bulan lepas. Dia tengoklah macam mana. Mental ya, Safri kan. Fizikal memang out dah, fitness memang out dah. Cuma mental lah kuat. Jadi mental ni, dia boleh atasi apa-apa. Contoh macam kalau kita main bola kan. Kalau penyokong kuat apa pun, mental terdatang, semangat terdatang. Kita bersemangat dan insyaAllah kita boleh atasi semua sekali. So pendaki-pendaki muda ni mental lah. Mental dan satu lagi disiplin. Disiplin tu penting. Kita orang Adon ni kita disiplin. Disiplin makna ikut arahan. Jangan pakai ikut rasa. Ikut rasa binasa lah. Sebab itulah banyak guru-guru sekarang kemalangan dan sebagainya. Jadi yang penting kita kena ikut arahan, dengar kata ketua, percaya pada ketua. Jadi insyaAllah lah kalau kita patuhi ketua, mental kita kuat apa semua, insyaAllah kita akan sampai. Sebab itulah kalau you tanya guide, dia kata, oh sekejap lagi encik, sejam lagi, 2 jam lagi. Padahal dalam briefing dah tahu dah 5 jam. Kau jalan sejam, kau tanya jauh ke lagi? Jadi mind mental semua tu. Sejam lagi, 2 jam lagi, tak sampai-sampai juga. Itu saja Encik Safri. Okey, daripada Aurat Melaka, soalan untuk rintis, keperluan minima perlu ada berapa orang dan apa syarat minimum skill pada pandangan Encik Nurijam? Okey, pada pandangan saya, yang penting skill ada pada ketua. Okey, ketua dengan asisten dan sebagainya. Yang tu kena skillful. Kena ada knowledge, kena ada skill, pengalaman dan sebagainya. Yang pengikut ni pada saya mental dia kuat, boleh ikut arahan, fitness ada, tak ada masalah. Tetapi biasanya rintis ni kuat kepada ketua. Sebab ketua macam mana dia nak buat grup dia. Apa perancangan dia. Macam mana kalau ada masalah dia nak tackle dan sebagainya. Ini zaman saya dulu, masa saya buat rintis ni saya tak ada Aurat 3 lagi. Aurat 3 saya 92. Saya ada Aurat 2 baru. Saya buat apa? Saya melalui pengalaman lah. Saya dengan Tuan Ali baca peta sikit-sikit, belajar dengan dia apa semua. Sebab saya yang on ground. Bukan belajar, bukan. Saya jenis yang praktik. Sebab saya bukan tentera. Saya civilian, tapi saya belajar kerana minat apa semua melalui Tuan Ali. Tapi dia tidak ketua, saya ketua. Tengok, dia lieutenant. Masa tu, lieutenant muda. Saya tak ada pangkat apa-apa pun, tapi saya jadi ketua. Jadi mana a good leader is also a good follower. Dia tak ada pun lawan cakap saya pun masa kami merintis tu. Tapi banyak saya belajar dengan dia. Buat research, sebagainya, baca peta dan sebagainya. Okey, saja. Okey. Sebab saya dengan Tuan Ali ni dah 30 tahun dah. Yalah.
Soalan. Okey, last soalan. Soalan yang rasa kita dah dekat pukul 11 Kita Okey. Ini Cik Radi. Tapi tak ada kontak Gunung Tahan, tapi bolehlah kita ni. Dia kata, betul ke arwah Abang Tahir meninggal selepas jatuh kat trek air terjun Rabung? Rasanya tak betul kot kan. Macam mana Cik Nurjam? Okey. Tak, saya tak ada masa dia meninggal. Jadi saya tak boleh nak cerita banyak sangatlah. Saya takut saya silap. Saya dengar cerita masa dia nak mendaki. Bukan air terjun. Kalau minta maaf lah, mungkin ada Bujar tadi tahu. Ada Bujar dia Gongusang tahu. Saya dengar cerita lah. Dia dah rasa rasa tak sedap. Member suruh patah balik, tapi ni mental dia kuat ni. Arwah ni mental dia kuat. Memang saya dengan dia, memang saya salute lah. Badan kecil tapi dia bawa beg berat pada beg saya dia bawa. Arwah ni, dan dia memang ke urat dawai tulang besi lah. Jadi mungkin dah ajal dia kan, tapi dia bukan kena ikut trek air terjun, dia masih nak mendaki. Tak silap saya lah. Sebab saya tak ada masa tu dan saya cuma dengar cerita lah. Okey, last soalan untuk malam ni. Saya pilih ID Fazli punya soalan. Masa buat rinci trek tu, ada buat tanda ke? Apa yang tanda tim Cik Nurjam buat masa mula rintis tu, ataupun ada apa-apa ke, macam mana ke? Okey. Masa saya buat rintis tu, ada tanda. Saya buat tanda. Tapi biasalah kita rintis pertama, kita tak akan bawa benda-benda yang macam pelik ke apa, tak ada. Cuma apa yang saya buat, dekat bawah tu saya letak plastik ke, ikat ke dan sebagainya. Apa saya cantas pada pokok, saya tanda pada pokok dan sebagainya. Sebab untuk tanda-tanda ni saya rasa kita tak boleh tanda trek ni sebab ini kawasan taman negara. Jadi apa saya buat, saya cantas-cantas pokok je lah. Jadi ingat, kita kena ingat, kalau cantas belah kanan bermakna kita naik, kalau cantas belah kiri makna kita turun. Mana saya kalau naik, saya cantas belah kanan lah, dan saya tebah-tebah. Jadi mana kalau setakat sebulan 2 bulan tu kita naik lagi, tanda cantas-cantas tu semua ada. Jadi saya tak adalah bawa special zebra tape ke untuk tanda, tak adalah. Mungkin lepas pada tu pelitan buatlah, selepas dah ada pejabat di Sungai Relau tu, dia developkan track tu, dia tanda, dia buat campsite dan sebagainya. Saya dah tak terlibat dah masa tu. Saya just cuma saya nak maklum kepada rakan-rakan sini, saya tengok ni dalam YouTube ni banyak guna perkataan rintis. Kalau ikut dalam definisi Kamus Dewan, rintis ini adalah membuat jalan kecil dalam hutan yang baru saja dibuat. Satu lagi, membuat jalan menebas anak-anak kayu. Jalan pertama membuka jalan mempelopori. Jadi mana tak boleh pakai ayat rintis tu. Saya tengok rintis Gunung Tahan. Ni kalau istilah rintis dalam Kamus Dewan. Macam saya boleh pakai rintis. Sebab belum ada orang lalu lagi trek tu. Jadi saya terkejut juga. Rintis trek Tahan tahun 2003. Trek apa? 2003 kan. Unless kalau ada saya buat tahun 90, ada 88, 89, mungkin. Tu rintis. Macam saya tidak rintis lah. Macam tu. Jadi setakat ni, apa yang saya dapat maklumat daripada tentera, daripada pelitan, sebelum tu tak ada lagi orang lalu sampai puncak. Sampai ke Kuala Juram ada 2 grup yang saya dapat maklumat. Okay. So rasanya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Okey, satu perkongsian yang baik untuk malam ni. Satu topik yang menarik. Okey. Dan juga kita beruntung ahli panel kita, orang berpengalaman, berkongsi. Okey, dan macam cerita Gunung Rabung juga, harap benda ni satu hari didokumentasikan. Pasal nanti sementara generasi yang ada ni
tahu lagi. Nanti bila dah 2-3 generasi akan datang, benda ni akan jadi satu benda macam betul ke dulu kawan aku cakap ni betul ke orang jadi macam legenda kan, benda tak bertulis. Okay, so harap satu hari benda ni didokumentasikan lah. Okay, so untuk last untuk malam ni, Encik Nurijam, apa pesanan, kata-kata sebelum kita tundakan rancangan FB Live ni? Okey, saya ucapkan terima kasihlah pada ahli-ahli PJRM, daripada kepada penggiat-penggiat rekreasi yang lain, kawan-kawan lama saya. Jadi apa ni, kita yang senior ni, yang berpengalaman ni, cuba bantulah, bantu penggiat-penggiat baru ni, yang over excited dan sebagainya. Kalau kita jumpa, tegur, beri nasihat, supaya kita nak elakkan berlakunya kemalangan, dan kita tak nak contoh macam kes hilang, kes sesat, kes kemalangan dan sebagainya, sebab dia akan rosak industri. Jadi apabila benda kerap berlaku, terutama kan jabatan hutan, dia akan makin strict dah. Nak masuk kena itu, kena guide, kena itu. Jadi benda tu akan jadi kos yang tinggi, dia akan jadi macam-macam masalah kepada orang lain. Jadi rakan-rakan kita yang penggiat-penggiat yang senior ni cuba bantulah, dan apa ni, cuba bagi nasihat dan cuba take lead lah untuk program-program yang mereka nak kendalikan ni. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih, dan apa ni, insya-Allah lepas ni saya akan cerita tentang Gunung Stong, Gunung Ayam, macam mana saya dengan arwah Pada Bahar, yang mana kami dulu, saya, Roslan, Tuan Ali, kami selalu ni berbincang macam mana nak cari track Gunung Ayam, cari track Gunung Stong masa tu, dan lepas ni saya akan bercerita pula macam mana saya nak rintis sedaklah trek Kuala Koh ni, sebab dah ada orang sampai. Tetapi mungkin saya grup yang ketiga atau kedua yang naik melalui Kuala Koh ke Puncak Tahan. Lepas tu baru kita pergi ke Gunung Stong. Gunung Stong ni saya tak terlibat banyak sangat sebab saya banyak membantu arwah Pada Bahar lah. Gunung Stong yang banyak cerita Gunung Stong ni Tuan Ali. Saya rasa Gunung Stong ni kena bagi daripada Tuan Ali. Beliau yang dengan ni Cik Roslan, mereka banyak di Gunung Stong. Saya kadang-kadang lah Gunung Stong. Macam mana kami cari trek Gunung Ayam, Gunung Tera, Gunung Saji, Gunung Stong dan sebagainya. Itu saja daripada saya, dan saya ucapkan terima kasihlah pada rakan-rakan semua yang hadir pada malam ini, dan saya mohon maaf lah sekiranya ada terkasar bahasa, dan sekiranya fakta-fakta yang saya bagi itu mungkin ada yang tak betul, saya minta maaf lah. Tapi kalau bab mendaki merapuh Gunung Tahan tu, saya rasa tak ada orang tahu lah. Mungkin guru-guru saya, kalau saya kelentong pun tak ada orang tahu kot. Tapi insyaAllah saya tak ada niat nak kelentong sebagai, sebab ada member kata betul bapak dia ada di Kuala Juram masa tu 92 jurutera. Mana benda tu apa yang saya cakap betul. Jadi kalau saya kata saya masuk macam tu tak ada siapa-siapa, tu nampaklah kan. Okay, itu saja daripada saya, dan saya ucapkan terima kasih pada moderator Encik Safri. Okey, terima kasih Encik Nurijam. Rasanya kita tutup, kita tangguhkan dulu perkongsian malam ni. Boleh follow FB PJRM untuk sesi-sesi yang akan datang. Okay, esok kita ada sesi, lusa pun kita ada sesi, boleh follow dan mohon support dan sebagainya. Okay, macam Encik Nurijam kata, bila live ni sebenarnya bukan senang. Kadang-kadang ada benda-benda yang kita keluarkan tu mungkin kurang tepat, because benda ni live. Bila live ni banyak debar ni. Ini pun debar, moderator pun debar, bukan senang. Nampak senang je, nampak wah-wah tu, tapi memang ni Facebook nak tengok, WhatsApp nak tengok lah, macam-macam lah kan. Okay, so kalau ada serba kurang atau
ketepatan fakta dan sebagainya, kami mohon maaf. Okey, kalau ni boleh hubungi Cik Nurijam ataupun Persatuan Juruterasi Malaysia sendiri. Okey, because memang rasanya satu vision untuk kita cuba dokumentasikan benda-benda ni, bukan setakat Gunung Rabung, Gunung Tahan, mungkin gunung-gunung di Malaysia secara tersusun dan teratur, dipublishkan dan sebagainya. Penting because untuk rujukan generasi akan datang. Okay, so sekali lagi mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Okay, dan terima kasih kerana mengikuti Facebook kita orang live ni. Okay, dan kita tangguhkan kita punya rancangan dengan tasbih kifarah dan surah Wal-As. Tadi buka tak ada Al-Fatihah, lupa ditangguhkan. Okey. So, okey. Okey, so sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye-bye.